Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam YouTube channel Cikgu Hazim Official. Jadi untuk video kali ini Cikgu nak teruskan kepada bahagian yang agak susah atau agak sukar, di mana ini bermain dengan range of domain dan codomain. Yang ni kadang-kadang ditanya, kadang-kadang tak ditanya. Cumanya Cikgu takut kalau ditanya. Tapi untuk video kali ini, starting untuk video kali ini banyak Cikgu tulis dalam bahasa Inggeris. Sebab apa? Yang ni agak mudah nak faham. Okey. Dan soalan-soalan yang kalau berkaitan dengan range of domain dengan codomain ni memang agak susah sikit lah. Jadi kita kena faham dulu apa yang dimasukkan range of domain. Range of domain juga bermaksud range of X. Kenapa? Sebab domain adalah X. Ingat balik dalam video sebelum ni di mana kesemua elemen-elemen yang ada dalam bulatan di sebelah kiri dia adalah disebut sebagai domain. Dan nama lain dia adalah X. Apa maksud dia? Maksud dia adalah all the range value of X coordinate. Yang ni sangat penting. X coordinate. Maksudnya coordinate of X tu apakah dia punya range dia? Daripada mana ke mana? Daripada mana ke mana? Dalam in given graph. Sebab memang soalan macam ni memang ada berkaitan dengan graph. Contoh pertama dia bagi kalau X lebih daripada kosong. Jadi bila X lebih daripada kosong, kesemua graf kita, line kita mestilah dalam keadaan X tu lebih daripada kosong, iaitu X tu hanyalah boleh 1, 2, 3 dan sebagainya. Dia tak boleh sama dengan kosong. Jadi dalam graf tu dia tak boleh ada pintasan Y. Kita tengok contoh yang risau. Macam mana pula kalau X more than and equal kat sini, more than equal to 5. Maksudnya X dia boleh 5 dan lebih lah. Dia boleh 5, dia boleh 6, boleh 7 dan lebih. Boleh tak decimal? Boleh, tak ada masalah. Tapi apabila macam mana pula kalau dia bagi X patut nampak simbol ER ni? Yang ni kena faham. Simbol E ni, ini bermaksud adalah an element of. Nanti ataupun video-video selepas ni kita akan masuk kepada bab set, tapi ini adalah merujuk kepada an element of. Okey, an element of. An element of apa? Of kat sini merujuk kepada real number. R kat sini merujuk kepada real number. Maksudnya X boleh jadi bermacam-macam nilai. Dia boleh jadi any number. Any number tu maksudnya number tu kena ada di situ. Sebab apa? Kenapa dia tulis real? Sebab dalam konsep matematik akan ada tulis imaginary number. Imaginary number adalah nombor yang tidak wujud. Okey, nombor yang kita olok-olok sahaja. Tapi nombor real number ni adalah nombor yang memang jelas ada dalam graf. Yang tu lebih mendalam lagi lah. Tapi kena faham bahawa X merujuk pada any real number kat sini, an element of real number. It can be anything. Dia boleh dari X ni boleh daripada positive infinity sampailah ke negative infinity. Dia boleh jadi bermacam-macam nombor. Okey, itu kena faham. Alright, so kita dah faham berkenaan range of domain dan range of X. Macam mana pula kalau dia bagi sini range of codomain ataupun ditulis range of fx sahaja? Yang ini berlawanan di mana dia adalah all the range value of y coordinate. Tadi dah x coordinate, yang ini y coordinate pula. Yang ini kena faham lah, di mana codomain tu juga adalah y coordinate. Tapi dia tak tulis dalam keadaan y lebih daripada kosong, dia tak tulis y lebih dan sama dengan 5, tak. Dia akan tulis dalam keadaan fx, sebab itulah function. So konsep yang sama juga, di mana y coordinate di sini mestilah lebih daripada kosong. Mestilah 1, 2, 3 dan sebagainya. Di sini pun sama, mestilah lebih dan sama dengan dia, iaitu 5 dan lebih. Ni cerita berkenaan dengan koordinat. Dan ini pun sama, y kat sini boleh jadi any positive number dan boleh jadi sampai any negative infinity kat sini. Itu pemahaman dia. Kalau tak faham juga tak apa, jangan risau, cikgu akan tunjuk melalui video. Melalui video pula. Cikgu akan tunjuk melalui graf kat bawah ni. Okey, juga kita tengok contoh graf kat sini. Kita nampak y equal to ataupun fx lah. Tak kisahlah y ke fx, tak sama je. Y sama dengan 2 log natural kurungan 3x tolak 2. Ingat balik log natural bentuk graf macam mana? Bentuk graf dia dalam keadaan, kalau ini paksa kita bentuk graf macam tu. Dan dia tak ada pintasan y. Lebih kurang macam tu. Tapi apa yang dia ada, dia akan ada pintasan x. Yang ni kena rujuk balik lah. Ataupun yang ni adalah benda yang susah. Tak ada masalah, kita boleh juga buat kat sini. Macam mana nak cari x-intercept? Okay, x-intercept apabila y sama dengan kosong. So sekarang ni tukarkan y sama dengan kosong. Okay, jadi apa yang kita dapat kat sini, kosong sama dengan 2 log natural 3x tolak 2. Yang ni 2 pindah ke kiri, jadi kosong bahagi 2. Kosong bahagi 2 tetap kosong. Okay, so 3x tolak 2.
So kosong sama dengan log natural ni maksudnya apa? Yang ni bab ni lebih mendalam lah. Kalau nak faham dengan lebih lanjut, kena tengok video logarithm dulu, di mana kena belajar logarithm dulu, di mana log natural bersama dengan log base E, 3x tolak 2. Pindahkan E ke sebelah kiri ke sini, dia akan jadi E kuasa kosong sama dengan 3x tolak 2. Memang agak detail atau memang agak mendalam. Okey, macam cikgu cakap, kena faham logarithm topik dulu. E kuasa kosong sama dengan 1. Jadi negatif 2 pindah ke kiri, jadi tambah 2 sama dengan 3x. Jadi apa yang kita dapat? 3 sama dengan 3x, jadi x sama dengan 1. Di mana 3 bahagi 3 1. So kita dah faham bahawa x intercept dia mestilah 1. Dekat mana 1? Anggaplah ni kosong, ini 1. Okey. Kemudian nak cari y intercept pula boleh, tak ada masalah. Kita buat macam biasa. Y intercept apabila x sama dengan kosong. Cuba kita buat x sama dengan kosong pula. So macam mana? Jadi kalau x sama dengan kosong, y sama dengan 2 log natural 3 darab dengan kosong tolak 2, kita akan dapat 2 log natural negatif 2. 3 darab kosong kosong, kosong tolak 2 negatif 2. Apabila log dalam keadaan negatif, terus dia akan dapat unknown ataupun math error. Sebab apa? Hukum dalam logarithm tak boleh nilai negatif. So bila math error, nilai itu tak ada, nilai tak akan jumpa. So kita boleh faham bahawa graf kita mestilah bentuk dia macam ni, dan dia akan kena pada x sama dengan 1 tu. Itu adalah bentuk graf kita. Lebih kurang macam tu lah. Kalau cikgu lukis pun lebih kurang macam tu lah. Okay, alright. So apa yang kita boleh dapatkan range kat sini? Range of x. Boleh tak x sama dengan kosong? Tak boleh. X memang tak boleh sama dengan kosong sebab tak ada nilai. Jadi boleh tak x lebih daripada kosong? Boleh. Jadi kita boleh faham bahawa range of x kat sini mestilah lebih daripada kosong. Di mana x ni mestilah lebih daripada kosong. Dia bukan lebih dan sama dengan, sebab dia tak boleh. Itu range of x. Macam mana pula range of fx kat sini? Jadi range of fx kat sini, nampak tak dia boleh jadi nilai fx ni, nilai y coordinate ni boleh jadi any value of positive, dan dia boleh jadi any value of negative. Makin jauh kita pergi ke bawah, makin negatif dia. Makin jauh kita ke atas, makin positif dia. Jadi dalam keadaan di sini kita boleh tulis di bawah fx adalah n element of any real number. Sebab apa? Nilai y coordinate tu boleh jadi any positive value dan boleh jadi any negative value, atau any positive value. Mungkin contoh cikgu bagi ni mungkin agak susah. Okey. Tapi apa kata cikgu bagi contoh yang agak senang sikit dalam keadaan kuadratik. Okey. So apabila dalam keadaan kuadratik kat sini, soalan dia bagi bahawa apabila x lebih daripada kosong, lebih dan sama dengan kosong, apakah graf pada ataupun range of fx kat sini? So kita kena tahulah macam mana lukisan graf kita kat sini. X square tolak 6x campur 9. Yang ini cikgu akan pergi dengan lebih detail lah, lebih cepat lah. Kalau nak tengok, boleh tengok kepada video matematik cikgu macam mana nak lukiskan graf untuk dapatkan minimum dan maximum point. So pertama sekali kita identify bentuk dulu, shape dia dahulu. Okey, disebabkan A sama dengan 1, jadi dia mestilah senyum. Sebab apa? Positif. Yang kedua, nak dapatkan y-intercept. Y-intercept dia adalah nilai C kat sini, di mana nilai C adalah 9. Jadi koordinat dia mestilah 09. Okey. Right. Yang ketiga pula, macam mana nak cari x-intercept. Nak cari x-intercept, kita tekan dalam kalkulator. Macam mana kaedah dia? Yang ni boleh tengok video sebelum ni. Jadi cikgu buat cepat-cepat kat sini. Tekan saja kalkulator. A sama dengan 1, tengok balik koordinat equation asal. B sama dengan negatif 6 dan C sama dengan 9. Kita akan dapat 3 dan 3. 3 sahaja. So x sama dengan 3 sahaja. Dia tak ada dua nilai, dia ada satu nilai sahaja. Okey. Alright. Dan macam mana pula dia punya titik minimum dia? Titik minimum dan maksimum kat sini, yang ni memang agak susah lah. Tapi cikgu menggunakan kaedah completing the square. Okey, ataupun completing the square, penyelesaian penyelesaian apa ya, cikgu tak pastilah completing the square dalam bahasa Melayu dia apa. Okay, alright. Tapi completing the square, di mana kita nak tukarkan dia menjadi bentuk y equal to a bracket x minus p square plus q, di mana koordinat untuk senyum tu, koordinat minimum tu adalah p dan q. Jadi formula cikgu adalah macam mana nak dapatkan P? P adalah negatif B over 2A. Ini formula cikgu. So negatif B kita apa? B kita adalah negatif 6. Negatif 6 over 2 darab dengan 1. So kita dapat 6 over 2 sama dengan 3. So kita dah tahu koordinat dia mestilah 3.
P sama dengan 3. Macam mana nak tahu koordinat Q atau koordinat Y kat sini? Masukkan P ni ke dalam equation asal, di mana x square tolak 6x campur 9. So Y sama dengan x square. Jadi 3 square tolak 6 darab 3 campur 9. So 9 tolak dengan 18 campur 9 dapat berapa kat sini? So kita akan dapat kosong. Koordinat dia mestilah kosong. Dah dapat semua ni, kita try sketchkan graf kita. Graf kita mestilah y-intercept pada 09, anggaplah ni 9 dan dia mestilah bertemu pada point di sini. Anggap saja, anggap saja. Dan dia mestilah bertemu pada x sama dengan 3 kat sini dan minimum point dia pun 3, 0. Alright, so anggaplah kat sini 3 dan minimum point dia kat sini. Jadi cikgu lukis gambar senyum cikgu, graf senyum cikgu mestilah dalam keadaan di sini. Alright. Jadi keadaan range dia, range of fx kat sini. Range of fx. Dia dah bagi tahu bahawa x tu mestilah lebih daripada kosong. Apabila x lebih daripada kosong, boleh tak tengok nilai yang pada negatif ni? Dah tak boleh tengok dah. Apabila dah tak boleh tengok, kita potong semua benda yang ada pada negatif. Sekarang kita tengok range of fx atau range of koordinat y. Bila range of koordinat y, yang mana yang paling rendah? Yang paling rendah berapa? Yang paling rendah. Yang paling rendah adalah apabila y sama dengan kosong kat sini. Yang paling tinggi ada tak? Tak diberitahu. Yang tinggi kita boleh pergi lebih lanjut. Kita boleh pergi lagi tinggi kat sini. Jadi tak boleh bagi tahu sangat. Kita tak boleh identify sebab dia terlalu tinggi kalau kita pergi further. Jadi range of y coordinate kat sini kita boleh tulis juga bahawa dia juga lebih dan sama dengan daripada kosong. Kalau tulis ni 9 boleh, tapi 9 lepas tu dia turun bawah sampai kosong, lepas tu dia naik balik atas pada 9. Jadi kita boleh tahu bahawa graf kita y coordinate dia boleh bermain daripada kosong sampailah positif infinity. Tapi itu pemahaman dia di mana fx atau y coordinate juga mestilah lebih daripada kosong. Okey, memang susah sikit nak faham, tapi itulah cara dia. Kalau tak faham juga, kena cuba buat latihan dan sebagainya dan tengoklah video ni banyak kali. Alright. Jadi itu sahaja untuk video cikgu kali ini. Kalau ada apa-apa masalah, sila tinggalkan komen di bawah dan boleh tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Jadi itu sahaja, terima kasih, jumpa lagi.